Jadi yang berikutnya kita lihat contoh 3, okey, iaitu berkaitan dengan Encik Chan. Okey, sebelum tu cuba kita rujuk terlebih dahulu buletin ilmiah. Di sini dia ada bagi seseorang individu tidak perlu membuat taksiran pada tahun pertama. Okey, pada tahun pertama kita bekerja, kita tak perlu lagi bayar cukai. Okey, tak perlu bayar cukai walaupun kita punya pendapatan melebihi daripada jumlah yang dikenakan cukai. Okey, bagaimanapun pada tahun pertama ni kita dinasihatkan untuk membuat fail. Okey, daftar fail cukai di mana? Okey, di pada laman web EZ Hasil. Itu pada laman web LHDN. Okey, dalam laman web LHDN, laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri, okey, kita pergi kepada pautan EZ Hasil, maka kita akan boleh buka kita punya fail cukai. Okey. So pada tahun berikutnya nanti barulah kita akan dikenakan cukai apabila kita punya pendapatan memenuhi syarat untuk dikenakan cukai. Okey, so tengok kes yang berkaitan dengan contoh 3. Okey, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770. So maknanya Encik Chan ni akan dikenakan cukai. Sebab apa? Jumlah pendapatan minimum untuk dikenakan cukai adalah sebanyak 34,000 setahun kan? Okey. So pada tahun 2020, beliau telah mendermakan sebanyak RM300. Okey, dia derma sebanyak RM300. Okey, kepada sebuah badan kebajikan. Okey, pendermaan ini, okey, segala bentuk sumbangan mestilah diluluskan oleh kerajaan ataupun derma dia tidak dikira sebagai pengecualian cukai. Okey. So benda tu kita nak kena faham. Okey. Kemudian kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, so pelepasan cukai individu. Okey, untuk individu, dia membuat pelepasan cukai pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Kemudian dia ada ambil insurans. Okey, so kalau kita ada mengambil mana-mana polisi insurans, kita akan diberi. Okey, dan juga kalau kita buat potongan KWSP, kita akan diberi pengecualian cukai. Kita akan diberi pelepasan cukai sebanyak RM77,000 maksimum. So kalau yang kes Encik Chan ini, dia buat maksimumnya dia buat sebanyak RM5,800. So dia berada di bawah paras RM7,000, maka dia boleh tuntut penuh. Okey, yang ketiga, insurans perubatan. Okey, insurans hayat dengan insurans perubatan berbeza. Yang ini kita dah lihat dalam pembelajaran kita dalam sesi-sesi minggu lepas. Hak maksimum untuk insurans perubatan adalah sebanyak RM3,000 setahun. So Encik Chan punya pelepasan adalah RM1,700, maka dia layak. Okey, dan dia ada sambung belajar iaitu untuk iuran pengajian, hak dia adalah sebanyak RM7,000 setahun. So dia punya pelepasan dia adalah sebanyak RM4,000. Jadi secara automatik Encik Chan akan layak untuk kesemua pelepasan cukai ini. Okey. Soalan dia, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai yang dikenakan sekiranya beliau layak. Okey, dalam kes Encik Chan, okey, penyelesaian dia bagaimana kita nak menyelesaikan? Yang pertama kita kena kira dulu pendapatan bercukai. So, macam sebelum ini kita dah lihat untuk mendapatkan pendapatan bercukai, apa yang perlu kita kira adalah nombor satu, mestilah kita tolak dengan pengecualian cukai. Okey. Yang kedua, kita kena tolak juga dengan pelepasan cukai. Okey, and then barulah kita akan dapat jumlah yang dikenakan untuk pendapatan bercukai. Okey, lepas tu, okey, barulah kita kira berapakah cukai yang dikenakan. Okey, selepas kita dah tahu jumlah cukai yang dikenakan, kita kena tolak pula rebate. Okey, lepas dah tahu rebate, and then itulah jumlah sebenar cukai yang perlu dibayar oleh Encik Chan kepada kerajaan. Okey. So tengok, pendapatan bercukai dia iaitu jumlah pendapatan keseluruhan sebanyak RM52,770. Okey, so ini kan. Kemudian pelepasan. Okey, pengecualian cukai yang pertama sebab dia ada menderma, so dia dapat pengecualian cukai sebanyak RM300. So ini secara automatik kita akan tolak. Yang kedua, kita akan tolak juga untuk pelepasan cukai.
So pelepasan cukai dia yang pertama RM9,000, yang kedua RM5,800 untuk insurans hayat dan juga KWSP. Seterusnya RM1,700 untuk insurans perubatan dan juga RM4,000 untuk pengajian. Okey, so jumlah pendapatan bercukainya adalah RM31,970. Okey, so dia berada dalam RM31,970 adalah berada dalam banjaran di antara kumpulan RM20,000 sehingga RM35,000. So RM20,000 yang pertama yang dikenakan adalah sebanyak 150. So maknanya RM31,970 kita kena tolak dengan RM20,000. Okey, so tolak RM20,000, so kita dapat 707909101321. So ini jumlah cukai yang dikenakan adalah sebanyak RM150,000 untuk RM20,000 yang pertama. Dan baki ini akan dikira dengan kadar darab 3%. So 11,000. Oh, mana kalkulator saya? Okey. 11,000 kejap. Saya buka kalkulator kejap Okey. Kita buka kalkulator. RM11,970 darab dengan 3%. Berapa dapat? Siapa yang ada kalkulator mungkin boleh tolong saya kirakan. Okey, saya ada juga kalkulator kat sini. Jadi kita ada RM11,970 darab dengan 3 lepas bahagi 100. 3% maknanya 3 bahagi 3/100. Okey, so kita akan dapat jumlahnya RM35,000. Okey, jumlahnya adalah sebanyak RM35,000 pula. RM3,591. Okey. Ini pengiraannya. Okey, so ini RM11,970 darab dengan 3 bahagi 100. So kita akan dapat RM3,591. Okey, so kita kembali kepada slide kita yang ini. Okey. So daripada sini untuk jumlah cukai yang kita dapat, yang Encik Chan dapat, yang perlu dibayar adalah RM150 tambah dengan RM3,591. So jumlah keseluruhannya adalah, okey, so kita kira tambah RM150. So kita akan dapat sama dengan RM5,000. Okey, sama dengan RM5,091. RM5,091. Okey. Oh, ada kesilapan kali. 150. Okey, sekejap saya kira semula. Macam ada silap ni. Okey, sekejap. 3,591 tambah RM150. RM3,741. 3 ni salah Okey, kita padam. Sepatutnya adalah RM3,741. RM3,741. Kemudian, okey, kemudian rebate yang layak. Okey, rebate yang layak adalah sebanyak RM400. Kenapa dia dapat layak RM400? Kat sini kan, dia dapat rebate sebanyak RM400 sebab dia punya pendapatan dia adalah kurang daripada RM35,000. Okey, pendapatan bercukai. Okey, iaitu ni RM31,970. Okey, selepas kita dah tolak, okey ni kan, selepas kita dah tolak yang pendapatan dia tadi, kita tolak pelepasan apa semua, so kita dapat RM31,970. So adalah kurang daripada RM35,000. Secara automatik dia akan mendapat rebate sebanyak RM400. Maknanya RM3,741 cukai yang dikenakan. Okey, kita kena tolak dengan rebate. So tolak rebate sebanyak RM400, maka kita akan dapat cukai yang perlu dibayar oleh Encik Chen
adalah sebanyak RM3,341. Okey? Kenapa saya kira lain ni? Okey, kejap 31,900. Okey, RM31,970 tolak dengan RM20,000. Okey. Sepatutnya dia akan dapat, okey, sini ada silap ni. Sepatutnya dia dapat RM359.10. Okey, ni silap. So maknanya nanti bukan lagi 3,000 ni. Jadi kena betulkan. Okey, so kita betulkan. Maknanya RM150 tambah dengan RM359. RM150 tambah dengan RM359.10. So kita akan dapat RM509.10. Okey, RM509.10. Tolak dengan rebate sebanyak RM400. Maka jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Chen sebenarnya adalah RM109.10 sahaja. Okey, so maknanya setahun, dalam tempoh setahun, jumlah cukai yang perlu dibayar cuma RM109.10. Okey, biasanya daripada jumlah cukai tahunan ini, kita akan pecahkan dia pula kepada bulanan. Macam mana pengiraan dia? So kita tengok apakah potongan cukai bulanan dan pengiraan yang terlibat. So ini cukai tahunan. So macam mana kaedah pengiraan cukai bulanan? Okey. Secara ringkasnya RM109.10 ini akan dibahagikan kepada 12 bulan. Okey, RM109.10 kita bahagi dengan 12 bulan, maka kita akan dapat RM109.10 bahagi. Okey, bahagi dengan 12 bulan. So RM9.09. So RM109 bahagi 10 sen bahagi dengan 12 bulan. Jumlah yang perlu dibayar sebenarnya hanyalah RM9.09 sahaja. Okey, sebenarnya untuk setiap bulan. Tapi untuk penyeraan cukai bulanan, okey, ni kita ada satu lagi istilah potongan cukai bulanan. Yang ini dia akan potong secara terus daripada kita punya gaji. Maknanya kalau kata gaji kita RM4,000, dia akan terus potong siap-siap. Okey, kalau katalah RM4,000, dia akan terus potong siap-siap. Katalah potongan cukai bulannya sebanyak RM20. So kita punya pendapatan gaji kita cumalah RM3,980 sahaja. Okey. Ni maknanya kalau contoh sini RM20 lebih, lebih tinggi daripada yang sepatutnya kita dikenakan. Okey. So bila kata lebih tinggi daripada jumlah yang sepatutnya kita dikenakan, iaitu RM9, maka apa yang berlaku? Di bulan 3 iaitu pada bulan Mac, kita akan membuat tuntutan. Okey, tuntutan bayaran balik. Okey, maknanya kerajaan Malaysia akan memberi bayaran semula kepada kita di atas lebihan potongan tersebut. Okey. So kita tengok potongan cukai bulanan ialah potongan pendapatan insurans saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. So dia akan potong mengikut tahun semasa. Dia ada kaedah. Jadi kaedah ini akan dikira berdasarkan kepada potongan selepas menolak KWSP dan juga yang berkaitan lah. Okey. Baik. So biasanya jumlah potongan cukai bulanan ini adalah lebih tinggi daripada nilai yang sepatutnya. Itu adalah kebiasaan. Okey. Tengok pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar. Okey, maknanya sini PCB, okey, potongan cukai bulanan, okey, katalah RM20. So tapi jumlah cukai yang perlu dibayar, adalah sebanyak, okey, sebulan kita hanya perlu bayar sebanyak RM10. Maknanya sini berlaku lebihan sebanyak RM10. So apa yang perlu kita buat? Kita perlu membuat tuntutan untuk dapatkan balik duit kita yang RM10 ini daripada kerajaan. Okey. So tengok kalau lebih besar. Okey, manakala kalau cukai yang dibayar adalah lebih besar. Okey, katalah jumlah cukai yang kita bayar ni sebenarnya lebih besar. Katalah RM40 sebenarnya yang kita kena bayar kepada kerajaan.
Tapi yang potongan bulanan cuma RM20. So apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku adalah kita kena bayar kepada kerajaan sebanyak tambahan lagi sebanyak RM20 sebulan. Maknanya kita kena tambah lagi sebab tak cukup. Yang dia potong cuma RM20 tapi yang kena wajib bayar adalah RM40. Maka disebabkan tak cukup maka kita kena tambah. Okey. So bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dijelaskan kepada lembaga hasil dalam negeri. Okey, kalau kurang pula lembaga hasil dalam negeri akan membayar kepada kita. Itu situasinya. Okey, so kita pergi kepada contoh 4 untuk memahami dengan lebih lanjut bagaimana situasi untuk potongan cukai bulanan ini. Okey. So gaji tahunan Encik Lim. Okey, kes dia sekarang ni adalah berkait dengan Encik Lim. Okey, RM74,000. So kita keluarkan. Encik Lim pendapatan kasar dia tahunan adalah gaji. So kita tulis sini lah pendapatan tahunan adalah sebanyak RM74,000. Okey. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000. Okey, ini adalah pelepasan. Pelepasan. Maknanya nanti pelepasan ini kita kena tolak. Okey, yang pertama, pelepasan dia yang pertama dia nak tuntut individu sebanyak RM9,000. Okey, kita buat nota sikit sini tulis individu. Kemudian yang kedua, dia nak tuntut juga insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Okey, so RM7,000 adalah untuk insurans hayat ataupun KWSP. Yang ketiga, dia nak juga buat insurans perubatan sebanyak RM1,325. RM1,325. Ini adalah untuk insurans perubatan. Kemudian yang keempat, perbelanjaan rawatan ibu sebanyak RM1,200, RM1,250. Ini untuk rawatan ibu. Semua ini adalah dalam kes pelepasan. Dia juga telah mendermakan sebanyak RM1,000. So RM1,000 itu termasuk dalam kes pengecualian. So yang pertama dia kata sebanyak RM1,000. Ini adalah derma kepada siapa? Kepada kebajikan yang diluluskan. Itu syarat dia. Nak dapatkan pengecualian mesti kena derma kepada badan yang diluluskan. Kalau tak lulus maka dia tidak dianggap sebagai pengecualian cukai. So saya warnakan dengan warna biru untuk setiap potongan yang dikenakan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180. Ini dinamakan sebagai potongan cukai bulanan. So potongan cukai bulanan ataupun ringkasannya PCB adalah sebanyak RM180. Jadi kat sini kita notkan PCB adalah sebanyak RM180. Ni kita jelaskan sikit nombor 8 ni. Maknanya kalau kita nak tahu untuk potongan cukai bagi tahun tersebut, maka apa yang perlu kita buat? RM180 darabkan dengan 12. So RM180 darab dengan 12. So kita kira 180 darab dengan RM12, maka kita akan dapat jumlahnya adalah RM2,160. So Rn RM2,160. Ini adalah potongan cukai untuk tahun tersebut. Potongan cukai bagi tahun tersebut. So tengok soalan dia, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut, langkahnya yang pertama. Saya tukar ambil warna biru pula. Nombor 1. Pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Apa yang perlu kita buat? Adalah kita kena ambil jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM74,000. Nombor 1 kita kena tolak mengikut formula dia. Kita kena tolak dulu pengecualian cukai iaitu sebanyak
Ni derma ni, pengecualian cukai sebanyak RM1,000. So tolak RM1,000. Kemudian tolak lagi dengan semua jumlah pelepasan. So jumlah pelepasan sebanyak berapa ni? Okey, kita ada yang pertama kita kira satu-satu. Jumlah pelepasan adalah RM9,000 tambah dengan RM7,000. Okey, tambah RM7,000 tambah dengan RM1,325, RM1,325 tambah dengan RM1,250. So kita dapat jumlahnya adalah RM18,575. Okey, so kita akan dapat jumlahnya adalah RM18,575. RM18,575. So maknanya sini kita kena tolak dengan RM18,575 untuk jumlah pelepasan cukai. So jumlah pendapatan bercukainya hanyalah sebanyak RM, okey, RM54,425. Okey. Kemudian RM54,425 berada di dalam kumpulan ini. Okey, so dalam kumpulan RM50,000. So RM50,000 yang pertama yang dikenakan adalah sebanyak RM1,800. So kat sini kita ambil, maknanya untuk RM50,000 yang pertama, pendapatan yang dikenakan cukai adalah sebanyak RM1,800. 1,800. Okey, so baki daripada situ, RM54,000 tolak dengan RM50,000 jadi bakinya RM4,425 akan dikira dengan kadar 14%. Maknanya kat sini kita kena darabkan dengan 14 bahagi 100 untuk dapatkan jumlah. Okey, untuk kita dapatkan jumlah nilai cukai yang dikenakan. So kita kena kira lah. Okey, so kita kira 4,000 mana? Sekejap, kita keluarkan kalkulator. So, kita keluarkan kalkulator. RM4,425 darab dengan 14 bahagi dengan 100. Okey, sekejap. Okey. So, kita akan dapat RM619.50. Okey, so kita akan dapat jumlahnya adalah sama dengan RM619.50. So, jumlah cukai tahunan yang dikenakan adalah sebanyak jumlah, saya tulis sini, jumlah cukai tahunan. Jumlah cukai tahunan yang dikenakan adalah sebanyak RM1,800 tambah dengan RM609.50. Okey, perlu tambahkan. So bila kita tambahkan, maka jumlah cukai yang dikenakan adalah sebanyak RM2,400. RM2,419.50. Okey. So daripada sini kita cuba bandingkan. Okey, cuba bandingkan dengan jumlah potongan cukai bulanan. Okey, jumlah cukai bulanan yang dipotong tadi adalah sebanyak RM180 sebulan. Bermakna setahun kita akan dapat RM2,160. Jadi RM2,419 adalah lebih besar berbanding dengan potongan cukai tahunan. Okey, yang dipotong setiap bulan ni kan daripada PCB ni lebih besar yang sepatutnya yang dikenakan. Maka apa yang berlaku adalah Encik Lim perlu membayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Berapa yang dia kena bayar? Okey, so kat sini kita nak kira berapa yang dia perlu bayar. Kita ambil RM RM2,419.50 tolak dengan RM2,160. Maka jumlah yang perlu dibayar kepada kerajaan adalah sebanyak RM259.50. Okey, so itulah Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259
kepada lembaga hasil dalam negeri kerana jumlah potongan cukai yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Apa yang berlaku kalau Encik Lim tidak membuat bayaran kepada lembaga hasil dalam negeri bagi jumlah yang tidak cukup ni? Apa yang berlaku? Okey, akan ada tindakan. Yang pertama mungkin dikenakan denda, yang kedua boleh dikenakan penjara sebab dia lari daripada cukai. Itu kita kena lihat kembali kepada akta-akta yang terdapat dalam jenis-jenis cukai hari itu. Okey. So yang ini kita kena faham kaedah-kaedah pengiraan dia untuk lebih jelas. Okey, seterusnya kita nak melihat apakah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat. Okey, untuk taksiran cukai ada dua jenis. Yang pertama kita ada taksiran cukai bersama, yang kedua kita ada taksiran cukai berasingan. Maknanya taksiran cukai bersama ni adalah untuk mereka yang sudah berkahwin dan suami isteri tersebut mempunyai pendapatan. Okey, apabila suami isteri mempunyai pendapatan, maka jumlah pendapatan suami dan isteri perlu dijumlahkan untuk dapatkan jumlah pendapatan tahunan. Okey, so pendapatan tahunan ini adalah untuk kes taksiran cukai bersama. Okey, so bila bersama maka pendapatan suami perlu ditambah dengan pendapatan isteri. Okey, katalah suami bekerja, isteri bekerja. So dua-dua ini boleh dikombainkan untuk dikenakan sebagai dalam kes taksiran cukai bersama. Okey, tapi dalam masa yang sama mereka juga boleh kalau nak buat secara berasingan. Tak ada masalah. Okey, suami buat dia punya cukai sendiri, yang isteri buat dia punya cukai sendiri. So suami bayar yang suami punya, isteri bayar yang isteri punya. Apa pun boleh, tidak ada masalah. Tidak menjadi syarat. Kalau kata berkahwin wajib buat bersama, tidak. Okey, kita boleh memilih untuk ambil taksiran cukai sama ada bersama atau secara berasingan. Okey, syaratnya adalah kalau suami isteri bekerja, dua-dua. Kalau salah seorang sahaja yang bekerja, maka salah seorang sahaja yang akan dikenakan cukai. So syarat-syarat untuk membuat taksiran cukai bersama. Yang pertama, suami isteri mesti tinggal bersama. Ni. Kalau suami isteri tinggal berasingan, okey, ataupun contoh yang seorang bekerja di Kelantan, seorang bekerja di Johor, maknanya bertinggal berasingan. Okey, so dalam kes tersebut mereka tidak layak untuk membuat taksiran cukai bersama. Kalau dia tinggal bersama barulah dikira sebagai taksiran cukai bersama. Yang kedua, mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami isteri. Okey, maknanya pendapatan ini boleh dikira. Okey, antara suami dan isteri boleh dikira. Okey, dan dalam taksiran tersebut mestilah memilih taksiran bersama. Okey, dengan syarat. Okey, dengan syarat. Okey, dia mestilah bermustautin. Okey. Yang ketiga, hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Okey, kalau dia ada suami itu ada 2-3 orang isteri, dia hanya boleh buat taksiran bersama dengan isteri mana-manalah salah seorang, dengan isteri pertama ke kedua ke ketiga ke keempat ke. Okey, kalau dia ada 4, so salah seorang sahaja je boleh buat bersama. Yang lain tu kena buat secara berasingan. Okey. Untuk kes ini, okey, jumlah pelepasan dia akan jadi berkurang. Okey, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Kenapa? Kerana yang pertama, hak tuntutannya akan menjadi kurang. Okey, tanpa mengambil kira taksiran cukai bersama atau berasingan. Okey, so kita kena tengok dia punya ni ada sebab-sebab dia. Okey. Macam mana? Sebab taksiran individu berbeza dengan taksiran untuk yang bersama. Okey. Yang itu kita boleh lihat dengan contoh 5 untuk lebih jelas. Okey, sebelum tu kita cuba lihat. Ni panjang ni. So nak kena halusi betul-betul ni. Sebab kalau kita tak faham nanti, dia akan jadi keliru. Okey. So pada tahun 2020, okey, masa pun dah tak panjang tu, ada lebih kurang 8 minit je. Okey, kita habiskan yang contoh 5 ni. Lepas tu habislah untuk hari ni Okey. So pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. So maksudnya, maksudnya kalau nak kira pendapatan, kita akan ada dua. Kita kena buat dua kolom. Ni macam yang dia buat ni. Okey.
satu pendapatan Encik Rajan kita boleh tulis dekat atas ni adalah sebanyak 53,000. So 53,000. Yang kedua isterinya adalah sebanyak 57,000. Okey. Masing-masing telah mendermakan sebanyak RM500. So kalau RM500 ni bila kata derma sahaja, okey, bila kata mendermakan, masing-masing mendermakan. Maksudnya setiap orang menderma sebanyak RM500. So kat sini saya tulis RM500. Ini pun RM500. RM500 ini termasuk di bawah bahagian pengecualian. Pengecualian cukai. Okey, manakala yang ini adalah merupakan aspek di bawah pelepasan cukai. So maknanya nanti pendapatan dia akan tolak. Okey, pendapatan akan tolak segala bentuk pelepasan, tolak segala bentuk pengecualian, barulah dia akan dapat pendapatan bercukai. Okey. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya menggunakan taksiran cukai bersama. Okey, ni menggunakan cara taksiran cukai bersama dan cara taksiran cukai berasingan. Okey, maknanya dia nak lihat satu kalau guna kaedah bersama macam mana persatus dia. Kalau dia guna kaedah berasingan, berapakah cukai yang dikenakan kepada Encik Rajan dan juga isteri kepada Encik Rajan. Okey, so yang ini kita cuba tengok macam mana kaedah pengiraan dia berdasarkan kepada jadual. Okey, so kalau bersama, maka segala pendapatan tersebut akan ditambahkan. Okey, tengok pendapatan dia Encik Rajan RM53,000, isteri dia RM57,000. Bila ditambahkan dapatlah RM110,000. Okey, manakala kalau berasingan, kira asing lah, suami 53, isteri 57. Kemudian dekat sini dia ada jumlah pengecualian cukai, iaitu setiap orang tadi menderma masing-masing RM500. Kalau bersama, maka kita akan jumlahkanlah. Jadi dia akan jadi jumlah dia sebanyak RM1,000. Okey, untuk pelepasan. Okey, pelepasan kes yang kedua. Okey, kes yang kedua untuk pelepasan. Yang ini saya warnakan yang kita kena tolak ni. 1,000, sini tolak 500, sini tolak 500. Pelepasan juga kita boleh dikira sebagai pelepasan untuk individu. Kalau pelepasan individu, dia punya maksimum dia sebanyak RM9,000. Itu adalah tertakluk kepada akta yang telah digariskan. Okey, untuk gaya hidup, maksimumnya adalah sebanyak RM2,500. Kalau dia untuk bersama, maksimum RM2,500. Manakala, okey, manakala kalau untuk taksiran berasingan, suami akan dapat RM2,500, isteri akan dapat RM2,500. Walaupun, okey, kalau kita tengok dalam jadual, kat sini perbelanjaan isteri adalah sebanyak RM2,700. Tapi disebabkan had maksimum adalah sebanyak RM2,500, maka dia hanya boleh membuat pelepasan sehingga RM2,500 sahaja. Okey, yang saya warnakan kuning ni adalah pendapatan. Yang saya warnakan biru itu adalah merujuk kepada potongan-potongan yang akan dibuat nanti. Okey. Kemudian, insurans hayat maksimum dia adalah RM7,000 sahaja. So kalau dia bersama RM7,000 sahaja. Tapi kalau dia berasingan, suami boleh potong RM5,830, isteri boleh potong RM6,000. So kalau kita jumlahkan, dua-dua ni dah melebihi RM13,000 dah. Tapi sebabkan dia buat berasingan, maka suami dapat hasil lain, isteri dapat hasil lain. Jadi tapi kalau dia buat sama, maka maksimumnya RM7,000 sahaja. Sebab itu ada setengah kes untung kalau kita buat bersama, ada setengah kes untung kalau kita buat berasingan. Untung tu maksudnya macam mana? Maksudnya cukai yang dikenakan adalah rendah. Okey, itu je. Okey, kemudian untuk perubatan RM3,000 maksimum. Tapi kalau berasingan, RM2650 dan RM2570. Kemudian untuk pendapatan bercukai, maknanya jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian dan tolak pelepasan, maka kita akan dapat jumlah pendapatan bercukai adalah sebanyak RM87,500 untuk kes bersama. Dan kalau untuk berasingan bagi suami RM32,000 dan bagi isteri RM36,430. Okey, so ini adalah pendapatan bercukai yang warna hijau. Okey. So kita nak kira cukai dasar. Okey, cukai dasar maknanya dia dalam kumpulan rebate berapa? Okey, dalam kumpulan mana tadi kan? So cukai dasar dia adalah kalau untuk RM87,000 cukai dasarnya RM4,600.
Kalau 32,000 cukai dasar dia adalah 1,150, manakala yang ini adalah 600. So cukai dasar untuk 70,000 ni yang merujuk kepada ni 4,600 ni. Okey, yang ini merujuk kepada 150, yang ini merujuk pada 600. Jadi hitam sudah. Okey. So ni dia punya ni. Ini kalau untuk 20,000 yang pertama, 35,000 yang pertama. So baki daripada tu darat 21%, baki daripada tu darat 3%, yang ini darat dengan 8%. Maka kalau dia buat bersama, jumlah yang dikenakan cukai adalah sebanyak RM3,675. Kalau dia buat pendapatan cukai untuk individu, suami yang dikenakan hanyalah RM375. Manakala isteri yang dikenakan adalah sebanyak RM1,114. 40 sen. RM114.40. Okey. Untuk rebate, sebabkan dia dah melebihi 35,000, maka dia tidak ada apa-apa rebate. Okey, untuk suami, dia punya pendapatan kurang daripada 34,000, maka dia mendapat rebate sebanyak 400, maka dia punya cukai adalah okey, RM375.60 tolak dengan 400, maka jumlah cukai yang dikenakan adalah sebanyak okey, ini 150 tambah dengan RM375 tolak 400. So cukai yang dikenakan hanyalah RM125. Manakala kalau yang isteri pula dia tidak ada apa-apa rebate, maknanya 600 tambah 114. So jumlahnya adalah 714.40 sen. So suami dan isteri, jumlah yang dikenakan adalah sebanyak RM840 sahaja. Tapi kalau dia buat pendapatan bersama, maka jumlah yang dikenakan adalah sebanyak RM8,275. So kat sini kalau kita buat pendapatan, kalau kita buat cukai, kalau kita kira, yang bersama kena bayar jauh lebih tinggi berbanding dengan yang individu. So dalam kes ini adalah lebih baik kalau dia buat secara berasingan. Masa kita ada lebih kurang daripada 1 minit. Okey. Kemudian tengok soalan B. Cikgu pergi laju sikit sebab takut habis masa. Okey. Kira habis masa tu habislah untuk hari ni Taksiran cukai bersama ni yang mana satu lebih sesuai? Okey. Tadi kita dah lihat dah. Yang mana satu lebih sesuai? Kalau saya mestilah pilih yang kedua kan. Sebab apa? Sebab jumlah yang dipotong adalah jauh lebih rendah. Okey. So cikgu harap nanti cuba buat ulang kaji semula dan cuba fahamkan. Okey. Kalau ada apa-apa masalah nanti boleh tanya. Okey, untuk hari ini kita akan berhenti di situ. Cuba fahamkan terlebih dahulu. Okey, kita lepas ni esok-esok baru kita akan tengok untuk kes-kes